Kalau orang sakit memilih untuk tidak mengikut arahan doktor, adakah dia dikira berdosa? Kerana tidak berikhtiar. Misalnya orang sakit jantung yang memilih untuk tidak membuat pembedahan kerana tak sanggup nak lalui sakit pembedahan. Aduh. Trisha, sebelum kita nak faham perkara ni, kita kena faham dulu apa hukum berobat, apa hukum berubat tau. Maksudnya apa hukum sakit, pergi jumpa tabib, doktor ke apa ke, kemudian suruh dia minta nasihat dia atau minta ubat dengan dia. Sebelum kita cerita panjang, nak tahu dulu apa hukum dia. Hukum ni wajib ke? Tak wajib. Berobat hukumnya harus. Berubat ni hukumnya harus. Bukannya wajib. Dan dia kata kat sini, adakah dikira berdosa kerana tidak berikhtiar? Tak ambil perubatan, tak berobat, itu ikhtiar lah tu. Dia panggil ikhtiar untuk tidak berubat. Ikhtiar ni, jangan kita salah faham. Ikhtiar ni bukan semestinya kita buat. Kita tak buat pun ikhtiar. Iaitu kita berikhtiar untuk tidak buat. Makan lapar. Maka dia bekerja untuk cari duit untuk beli makanan. Namanya dia berikhtiar. Kerana dia kerja. Kalau dia lapar, dia tak nak kerja pun ikhtiar juga. Dia berikhtiar untuk tak bekerja. Dia berikhtiar untuk peluk tubuh dia, tak nak bergerak. Itu ikhtiar juga. Ikhtiar untuk tidak bekerja. Sebab kita faham ikhtiarnya satu hala je. Ikhtiarnya mesti kerja je. Ikhtiar berobat je mesti kena pergi doktor je. Tidak. Bukan gitu. Ikhtiar ni macam ni. Kita hidup dalam ikhtiar. Kita ni yang dinamakan hidup tu ikhtiar. Tidak ada orang yang hidup tapi tak ada ikhtiar. Tak ada. Sebab hidup ada dua nama. Satu namanya hidup, yang sama juga hidup itu adalah ikhtiar. Bila dia hidup, automatik ikhtiar. Dia tak boleh hidup tanpa ikhtiar. Tak boleh. Itu mati. Mati je yang tak ada ikhtiar. Hidup je ada ikhtiar. Cuma ikhtiar dia nak buat apa? Ikhtiar nak buat. Namanya ikhtiar nak buat. Ikhtiar tak nak buat. Namanya ikhtiar dia tak nak buat. Tak nak buat tu juga satu ikhtiar. Dan ikhtiar pula yang nak buat banyak pilihan, banyak cabang. Kalau dia ikhtiar tak nak buat satu, dia ikhtiar yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ikhtiar bukan satu cara. Kita tak boleh untuk tidak berikhtiar. Tak boleh. Kerana hidup itu adalah ikhtiar. Sama ada ikhtiar buat ataupun ikhtiar tak buat. Dua-dua ikhtiar. Ini orang salah faham. Bukan ikhtiar buat aja. Tidak. Jadi dia pergi ikut arahan doktor. Dia pergi doktor. Doktor bagi arahan. Itu dia panggil ikhtiar, tanya doktor. Kemudian dia tak nak ikut. Namanya dia ikhtiar untuk tak nak ikut. Habis tu tak nak ikut cakap doktor, nak buat apa? Biar duduk gitu aja. Tunggu mati. Lah, setiap orang daripada kita tunggu mati. Ke ada orang tak tunggu mati? Saya tunggu mati. Sebab mana tahu mati kita bila? Maka kita tunggu mati kita bila. Tak semestinya sakit tunggu mati. Tak sakit pun tunggu mati juga. Setiap saat berjalan kan. Ini salah faham besar ni. Masuk ikhtiar pun salah faham. Jadi kalau katalah dia tak nak ikut arahan doktor, dia telah berikhtiar untuk tidak ikut arahan doktor. Lepas tu pula mungkin dia nak buat perkara lain, nak baca Fatihah dekat air je. Namanya ikhtiar untuk ikhtiar lain. Tak nak pakai ikhtiar doktor, pakai ikhtiar baca ayat Quran dekat air untuk minum. Itu ikhtiar dia. Ada pula dia kata tak nak. Dia biar tubuh dia sendiri yang lawan penyakit tu. Sebab tubuh kita Allah dah sediakan sekali askar-askar. Jika datang benda asing, datang perkara-perkara asing, askar ni yang akan serang benda asing tadi. Tak kisahlah kanser ke apa ke, virus ke, bakteria ke, memang dah ada. Maka dia percaya dekat sistem pertahanan yang Allah dah buat dalam diri. Maka dia biar duduk diam. Kerana dia diam, kerana dia kata biar diri dia sendiri yang lawan penyakit tu dalam diri dia. Dia ikhtiar lah tu. Ikhtiar lah tu. Bukannya dia tak ikhtiar lah. Sebab ikhtiar mesti dengan doktor aja. Loh.
Doktor baru ada 100-200 tahun je. Islam dah ada 1444 tahun. Dulu macam mana? Orang tak ikhtiar 1000 tahun dulu. Tak ada kena-mengena dengan doktor pun. Tak ada kena-mengena pun. Oh, tak apalah, nak pakai makan akar kayu aja. Dia makan akar kayu, ikhtiar dengan cara tu. Maknanya tak buat apa-apa pun ikhtiar, buat pun ikhtiar. Mana boleh tidak berikhtiar? Mana boleh? Habis tu dia tak buat apa-apa. Dia berikhtiar untuk tak buat apa-apa. Aduh, salah faham ni. Jadi, kalau dia sakit jantung, dia kata, dan memilih untuk tidak membuat pembedahan, itu adalah ikhtiar dia, iaitu tak nak buat pembedahan. Kerana tak sanggup lalu sakit. Tak kisahlah sanggup ke tak sanggup, itu bab lain. Dia tak nak bedah. Kenapa tak nak bedah? Sedangkan doktor kata mengikut pengajian dia, kena belah, kena buat sesuatu. Sebab ada saluran tersumbat, kolesterol ke apa. Jadi ikut pengajian dia, kena belah. Lepas tu ada orang lain kata, ikut pengajian saya, tak payah belah. Tak payah. Jadi kita pun nak ikut dia? Ikutlah. Kita yang tanggung nanti. Sakit ke tak sakit ke, kita yang tanggung. Kita percaya kat siapa? Maka kita berikhtiar dengan cara yang tak perlu belah. Silakan. Malah kita tak buat apa-apa kerana kita berikhtiar dengan cara badan kita sendiri yang lawan. Yang lawan penyakit tu. Boleh. Yakin. Duduk diam-diam, tunggu aja. Sihat. Kan dah sihat? Ataupun makin sakit. Makin sakit. Dia pilih cara ikhtiar tu. Sebab tu ikhtiar ni, bila kita guna satu cara, kadang-kadang jumpa dekat ubat yang harga RM2.5 je. Kita pergi dah habis ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Lah kali lah RM2.5 je. Pergi kedai Sansang Cina. Dia cakap ini akar kayu, ambil, kasih rebus, minum. Sehat. Dah 20 tahun dah dia berubat. Habis berpuluh ribu, ratus ribu. Tak elok-elok. Lah kali RM2.5 je. Cina Sansang tu. RM2.5 je. Minum air 2-3 kali, sihat dah. Hilang dah penyakit dia. Ikhtiar jaga tu. Jadi, memilih untuk tidak mengikut arahan doktor, silakan, sebab sendiri yang tanggung. Sebab doktor dia ada kajian dia. Dia bukan suka-suka, dia ada kajian dia. Jadi dengan ilmu ni dia kata kena buat sekian. Kita tak nak ikut. Okey, berdosa? Tak berdosa. Kenapa pula berdosa? Jak bila pula tak ikut doktor berdosa? Doktor pun baru ada 100-200 tahun je. 300 tahun dulu ada doktor. Doktor yang kita maksudkan doktor hospital ni. Mana ada? Jadi tak adalah tiba-tiba tak ikut cakap doktor berdosa. Aduh. Kerana tidak berikhtiar lah. Ikhtiar lah tu. Ikhtiar tak ikut cakap doktor. Ikhtiar lah. Jadi terpulang pada kita lah. Jadi setiap orang, setiap perubatan orang yang ni, dia akan kata dia yang terbaik. Doktor kata dia punya yang terbaik. Orang homopati kata dia yang terbaik. Yang berobat dengan cara tiup baca Quran, baca ayat tertentu, tiup dalam air, dia kata dia yang terbaik. Masing-masing kata dia yang terbaik. Tapi janganlah salahkan satu sama lain. Tak perlu. Sebab kita sendiri yang tanggung sakit, kita sendiri yang kalau sembuhlah kita, kalau sakitlah kita. Kalau kita nak tahan juga kesakitan tu kerana kita kata sakit ni sebagai penghapus dosa, kita tahan aja, kita yang tanggung semua, bukan orang lain. Gitu lah. Tak ada masalah. Sebab hukum berubat adalah harus. Bukan wajib, bukan sunat pun. Tak sunat pun berubat ni. Harus. Boleh.